dalam menghayati apa itu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara yang almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ambil tajuk-tajuk daripada khutbah wada' Nabi itu. Ada 6 topik utama. Kita dah baca 3. Masuk pula yang ketiga, yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya bersikap dan berlaku baik terhadap wanita. Baginda menekankan supaya diberi perhatian berat terhadap perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Puan Hajah Salwa dan juga seluruh muslimat dan muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini hari ke-12 ya, hari ke-12 dalam bulan Zulhijjah, masih lagi dalam hari-hari korban ya, hari-hari korban, dan esok hari ke-13 berakhirlah korban ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan dengan ayat pada hari-hari ini sama ya, situasinya sama. Nanti sekejap. Liyashhadu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ke-28 suratul Hajj sebagai renungan kita bersama, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan haji. Apakah objektif ataupun maqasid Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita menunaikan haji ya. Jadi untuk mereka menyaksikan, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka. Jadi ini bagi orang yang pergi haji saja. Yang tahun ni pergi haji, yang 1 juta orang seluruh dunia ni, untuk Allah Taala nak suruh mereka saksikan ya. Mereka saksikan apakah manfaat untuk mereka. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut apa manfaat tersebut. Masing-masing perhati, masing-masing kaji, masing-masing ambil pedoman lah ya. Tetapi dalam ayat yang, dalam patah kalimat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wazkurismallahi fi ayyamin ma'lumat ya. Serta memperingati dan menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Kerana apa? Kerana pengurniaannya terhadap kita, iaitu ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi ini dikongsi bersama. Yang patah pertama tadi itu khas untuk orang pergi haji. Yang patah berikutnya ini start daripada wazkurusmallahi ya, wazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan menyebut nama-nama Allah ya, pada hari-hari tertentu, ala ma razaqahum, atas apa yang telah Allah Taala rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am ya, dan daripada binatang-binatang ternak ya, untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian makalah kamu daripada daging binatang-binatang korban itu, dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Jadi inilah aktiviti kita bermula daripada 10 hari bulan Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah untuk kita sembelih haiwan-haiwan korban tadi dan memberi makan. Jadi sepatutnya kita agih-agihkan sembelih itu supaya tidak serentak pada hari yang sama. Ya, mana pada hari-hari yang kenapa Allah Taala beri sampai 4 hari, supaya kita ada masa untuk mengagihkan haiwan-haiwan korban ini tadi kepada mereka yang memerlukan. Ataupun boleh juga sembelih pada hari yang pertama, tapi letih lah kan, 100 ekor sembelih sekaligus macam tu. Tapi dalam masa 4 hari ini, masa untuk kita mencari orang-orang fakir dan miskin, lalu mengagih-agihkan daging-daging ini tadi. Sebab itulah
kalau ditanya mana lebih afdal, bila daging korban ini kita beri dalam bentuk makanan, mana kita masak siap-siap, jamu orang makan, mana lebih afdal dengan beri daging mentah. Sebab itulah kalau tanyalah mana-mana ulama pun, mereka akan kata agih daging mentah, kan? Sebab apa? Sebab tujuannya supaya daging itu tadi dapat disimpan dengan lama ataupun lebih lama dan dinikmati oleh orang-orang yang tidak kita kata kurang bernasib baik ni tadi. Jadi 4 hari ni cari hantar daging, beri kepada mereka daging, mereka tak mampu, ya. Jadi bersedekahlah. Jadi begitu juga ketika berada di tanah suci Mekah, tanah haram pada masa ini, maknanya masa untuk bersedekah. Macam mana boleh sampai ke Mekah? Bagi orang yang tak berkemampuan, kan? Ada mereka yang datang dengan berjalan kaki, ya. Ada mereka yang datang dengan berkenderaan, dapat visa. Rakyat Saudi sendiri, mereka ni boleh mohon untuk pergi ke Mekah 5 tahun sekali. Tak boleh tiap-tiap tahun, tak boleh sebarangan. Makna orang Saudi sendiri pun, melainkan orang Mekah saja yang ada keistimewaan untuk mereka ini, pergilah ke Mekah, pergilah ke Arafah untuk mereka haji setiap tahun, tak ada halangan. Tapi kalau luar daripada Mekah, mereka kena mohon visa. Dah dapat visa haji ni tadi, mereka datanglah dengan penuh kesusahan dan sebagainya. Jadi kita jangan lihat kemampuan untuk berada di Mekah ni tadi hanya sekadar orang kata apa, kemampuan dari sudut kewangan. Tak semestinya begitu, ya. Baik, satu hal lagi, korban di Mekah tu pula sudah berpuluh tahun, saya tak pasti start daripada bila, ya. Start daripada bila. Memang dia sudah packing daging-daging tadi untuk dihantar ke negara-negara miskin tadi, sebab menyedari bahawa tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala supaya daging ini diagihkan, disebarkan, ya, disedekahkan. Itulah aktiviti kita sepanjang 4 hari ini, hari-hari tasyrik ini, ya, hari-hari untuk kita bersembelih dan juga mengagihkan daging-daging ini tadi. Dan di samping itu, wa yazkurusmallahi, dia itu dengan berzikir, menyebut nama-nama Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan hanya kita ni tahu bertakbir raya je, kan? Bertakbir selepas duk tanya takbir muttasil lah, takbir muqayyad lah, apa, kan? Itu takbir. Selain daripada takbir, kita juga ada zikir. Sebut nama Allah sepanjang masa dalam 4 hari ini. Dan setiap kali disebut zikir itu adalah untuk apa? Untuk mengingati rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Suara ni makin tenggelam pula. Bangun pagi ni tiba-tiba jadi gini, kata sudah. Malam tadi okey lagi. Baik. Satu lagi, hari Isnin lepas kita buat seminar penyembelihan halal korban, anjuran Pejabat Exco Agama Islam Selangor dan juga JAIS lah, ya. Kita jemput 4 daerah yang terdekat ini sebab kemampuan tempat. Selain daripada itu ada siaran dalam bentuk FB lah. Jadi ramai datang, tuan-tuan. Wakil Masjid Al-Falah ni pun datang, kan, untuk Bilal kita ada. Saya tersentuh satu benda yang saya terlepas pandang. Datuk Mufti, ya, Datuk Anhar, dia bentang, dia kata orang kita, dia kata, kadang-kadang tak memperhalusi benda ni. Memperhalusi apa? Katalah dia sembelih seekor lembu, dia korban seekor lembu, dan dia kata ambillah ke masjid, saya tak nak satu cubit pun daging, sedekah semua. Nampak macam bagus sebab sedekah banyak, betul tak? Tapi tak ada barakah pula. Kok mana hilang barakah tu? Kok mana? Sebab Nabi suruh makan juga sedikit daripada lembu ataupun haiwan sembelihan tu tadi. Jadi bawalah, ambillah juga sekilo 2, katakan, beri makan kepada seluruh ahli keluarga. Itu silapnya. Tak apalah, saya tak nak ambil lah, kan? Sedangkan Nabi SAW pada hari tasyrik, pada hari nahar itu 10 Zulhijjah tu, kan Nabi sembelih 63 ekor unta, 100 semua sekali. Nabi sembelih 63, sambung 64 sampai 100, Sayyidina Ali yang sambung, kan? Apa Nabi buat? Nabi minta supaya setiap ekor unta tadi tu diambil sikit, dimasak terus, sebab Nabi nak makan daging dia sebelum bertolak ke Mekah nak tawaf ifadah, nak tawaf haji. Kan? Mana setiap ekor tu Nabi nak ambil sikit, nak ambil dia punya barakah daripada sembelihan tu tadi.
Ya. Jadi tu dia kata, oh, Islam ni kan, kita tak boleh fikir selapis. Kita kena fikir, sebab tu Nabi kata apa? Ya, taraktu fikum amrain lam tadillu in tamassaktum bihima, ya, kitaballahi wa sunnatan nabihi. Maknanya sekarang ni, kalau kita fikir selapis, oh bagusnya sedekah semua, tak ambil secubit pun daging, walhal kurang bagus, kan? Sebab Nabi suruh makan daripada daging sembelihan korban ni tadi. Baik, bila sebut barakah bila sebut barakah dalam minda saya ni automatik, barakah maksud apa? Apa dia maksud barakah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair maknanya bertambah-tambah kebaikan. Maknanya bukan satu kebaikan saja, bertambah. Kok mana datang bertambah tu? Jadi saya duduk termenung. Datuk Mufti duduk bentar kita kerja, saya duduk termenung. Duduk termenung, duduk fikir. Kan? Duduk kaji. Kok mana datangnya yang maksud barakah ni tadi? Bila makan daging korban ni. Sebab nak dapatkan seekor lembu korban katakan, ya, umur kena cukup. Betul tak? Nak makan biasa, perangai tu Arab ni dia suka makan unta muda, sebab lembut. Sebab tu yang kita makan nasi apa? Nasi hamish, kan? Nasi hamish tu dekat Mekah tu, nasi hamish unta muda. Oh, kan? Lepas tu kambing muda. Yang seekor kambing atas talam tu lah. Cuba tengok, kecil kan tu. Kalau seekor yang besar yang kita sebelih semalam tu, tak cukup nak letak atas talam tu, kan? Baik, itu nak makan biasa, makanlah. Nak makan baru umur dalam 5-6 bulan ke katakan, makan tak ada masalah, halal, kan? Tapi untuk korban dia kena cukup umur, kan? Dah cukup umur, daging haiwan tu tadi tu kena cukup, tak boleh cacat. Kok mana datang lembu ke kambing cacat ni? Kok mana? Macam-macam. Contohlah lembu, kan? Lembu kalau di kampung dulu, dia lintah pagar, dia lompat pagar, sangkut dekat dawai ke pagar tu, terkoyak dekat dengan sekilo boleh jadi, 2 kilo boleh jadi, kan? Lama-lama sembuh dah lembu tadi. Tapi kesan itu nampak dia punya paha di belakang itu macam lekuk sikit. Tak sah buat korban, tak sah. Sebab lembu tercacat, dia punya daging itu dah hilang, kan? Elok pula pada pandangan tadi tu macam mana? Sebab itulah orang duk bahas, kalau lembu patah tanduk macam mana, kan? Sebab elok ke tidak pada pandangan, kan? Sampai begitu sekali lembu ni tadi ataupun haiwan ni tadi dipilih untuk dikorbankan pada hari Aidul Adha ni tadi, kan? Jadi sebab itulah lembu yang terpilih ataupun haiwan yang terpilih ini ada barakahnya, ya, ada kebaikannya, ada kelebihannya berbanding dengan haiwan-haiwan yang dimakan biasa. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Lepas tu cara sembelih pula dengan apa? Takbir, sebut nama Allah berpanjangan, kan? Takbir tu punya lama sampai lembu tu nak fikir, bila lah aku nak kena ni, kan? Sepatutnya bertakbir tu sebelum daripada lembu tu dibaringkan lagi. Tapi masalahnya dah baring tu, dia pegang tengkuk lama baru nak takbir, kan? Jangan lama sangat, kan? Dia tak ada ihsan dah pula kat situ, ya. Jadi tuan-tuan, sebab itulah daging korban itu penuh dengan barakah. Ya. Baik. Jadi kita sambung tazkirah ni, bukan apa, kita masih lagi dalam hari-hari tasyrik, hari-hari untuk sembelih tadi, hari ini dan esok, ya. Dan kebetulan dapat satu tazkirah baru daripada Datuk Mufti pada hari Isnin yang lalu. Okey, kita sambung. Setakat suara boleh pergilah, tiba-tiba pula pagi ni serat kok. Dalam menghayati apa itu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara yang almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ambil tajuk-tajuk daripada khutbah wada' Nabi itu. Ada 6 topik utama. Kita dah baca 3. Masuk pula yang ketiga, yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya bersikap dan berlaku baik terhadap wanita. Baginda menekankan supaya diberi perhatian berat terhadap perkara itu dalam ucapannya yang ringkas itu, supaya menghentikan sebarang perlakuan kejam terhadap wanita seperti yang pernah dilakukan di masa-masa jahiliah. Dijelas dan ditentukan juga hak-hak dan kehormatan wanita mengikut perih kemanusiaan di bawah hukum syariah Islamiah.
Sudah selayaknya hakikat ini didesak oleh Nabi SAW dalam pesanannya, kerana orang-orang muslimin di saat itu baru saja meninggalkan zaman jahiliyah yang bersikap cuai, malah tidak mengiktiraf sebarang hak kepada wanita. Sebenarnya ikut sejarah kemanusiaan, kenapa timbulnya gerakan feminin, gerakan pembebasan wanita? Ya, wanita itu bebas nak lakukan apa saja. Kerana wanita itu telah ditekan, telah diperhambakan, telah dijadikan manusia second class dan sebagainya. Cuba, kalaulah mereka itu menghayati Islam dan juga melayani wanita mengikut Islam, maka sudah tentu tidak akan ada gerakan-gerakan seperti itu. Sebab mereka tidak merasa mereka itu diperhambakan sebenarnya. Ya. Muslimin ketika itu baru sahaja menyeberangi masuk dalam kawasan Islam dengan hukum dan peraturannya. Barangkali ada hikmah lain dalam pesanan baginda yang berupa desakan supaya mengambil berat terhadap hak wanita. Sebelum daripada ini, cuba baca surah An-Nur, ya. Cuba baca surah An-Nur ayat 6 hingga 10 berkenaan dengan, ya, ayat 6 hingga 10. Cuba buka kejap. Sebab dia berkait dengan ini khutbah ini. Surah An-Nur, wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahum laminas sadiqin. Sampai ayat 10. Cuba baca tafsirnya selepas ini, ya. Dan untuk ayat ini ada dua sababun nuzul. Satu berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah. Hilal ni tadi, dia telah menuduh isterinya berzina. Maknanya telah menuduh isterinya sebelum daripada ayat 6 ni, ayat 4 dan 5 Allah Ta'ala cerita pasal hukum qazaf. Lepas tu ayat 6 Allah Ta'ala cerita pasal hukum menuduh isteri berlakuan sumbang. Maknanya step by step hukum tadi Allah Ta'ala cerita. Okey. Hilal bin Umayyah ni dia tuduh isteri dia berzina. Dan bila dia dihadapkan ke hadapan Rasulullah SAW, dia cerita begini, isteri dia duduk diam. Isteri dia tak kata apa. Nabi SAW kata, salah seorang daripada kamu mesti berbohong, maka bertaubatlah. Maka Nabi SAW minta supaya Hilal ataupun isterinya bersumpah laknat 5 kali. Sumpah laknat ni 4 kali menuduh, kata betul, saya nampak. Yang kelima, laknat Allah ke atasku jika aku berbohong. Hilal tak mahu. Bila Hilal tak mahu, isterinya bangkit untuk bersumpah laknat. Dia tidak. Jika dia berbohong, dia dilaknat Allah. Hilal kaku kat situ. Maka Nabi SAW pun jatuhkan hukuman sebat 80 sebatan kerana telah qazaf ke atas isterinya. Itu salah satu daripada sebab nuzul ayat ini. Satu lagi, saya minta tuan-tuan perempuan cari. Bagi satu sudahlah, jangan bagi dua, kan. Itu dia. Jadi perkara ini berlaku bila? Perkara ini berlaku pada awal tahun 9 Hijrah. Jadi jangan kita hina Hilal pula, sebab Hilal tu sahabat. Setelah dia diberi hukuman, gugurlah segala dosa dia. Kan? Jadi sahabat-sahabat ini menjadi contoh untuk kita. Contoh untuk kita pada hari ini. Kalau tak berlaku kes Hilal ni, macam mana kita nak tahu hukuman Yarmun al-Muhsanat tadi itu, tuduh isteri berzina dan sebagainya itu, dan juga hukuman qazaf itu dijatuhkan, ya. Jadi sebab itulah sahabat ini dimangsakan, quote unquote, istilah saja, dimangsakan oleh Allah Ta'ala untuk jadi contoh bagi kita. Boleh nampak tak? Ya? Jadi jangan hina sahabat dalam hal itu. Saya cukup berhati-hati dalam bab ni. Takut sangat, ya. Takut tak sedar kita, tiba-tiba kita pula dilaknat kerana menghina orang yang Nabi kasih. Jadi tuan-tuan, sebab itulah pada tahun ke-10 Hijrah ini, Nabi SAW rangkum semua isu besar. Ada 6 isu besar kalau ikut Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kalau kita ikut dalam huraian orang-orang lain lagi, ulama-ulama lain, mungkin sampai 10 sampai 12 dia cerangkinkan kecil-kecil pula, kan. Tapi untuk buku ini, sebab kita hormat penulis ini, cukuplah dengan 6.
Selebihnya tuan-tuan dan perempuan boleh kaji, ya. Termasuk dalam kes menzalimi wanita ni tadi, ya. Cari ya sebab nuzul ayat 6 sampai 10 surah An-Nur yang berkait rapat dengan khutbah bahagian ini. Satu saya dah bagi, itu isu Hilal bin Umayyah tu tadi. Baik, seterusnya. Jadi kaum muslimin baru nampak, maknanya Nabi SAW sebut tu baru nampak bagaimana melayani wanita yang sebenarnya. Baru nampak, sebelum ni tak nampak lagi. Jadi setelah 23 tahun berdakwah, 10 tahun di Madinah dengan penuh hukum hakam, barulah nampak kali ini. Sebab itu Nabi beri kesimpulan. Okey, agar seluruh muslimin di mana-mana tempat dan pada mana-mana zaman atau masa hendaklah sedar dan mengenali perbezaan yang begitu besar di antara kehormatan dan hak wanita selaras dengan sifat dan tabiat wanita yang dijamin dan dikawal oleh Islam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam, apa maksud qawwam? Bertanggungjawab. Qawwam ni tadi, ya, ke atas wanita-wanita. Jadi semua lelaki bertanggungjawab ke atas wanita. Pertama sekali siapa? Isteri dia, ataupun dalam konteks seorang anak, ibu dia. Dalam konteks seorang bapa, anak-anak dia. Dalam konteks seorang abang, adik, kepada adik-beradik dia. Dalam konteks seorang jiran, kepada masyarakat dia. Semuanya bertanggungjawab. Okey? Jadi sebab itulah satu perkara yang kita malu sangat. Kalau naik kenderaan awam contohnya, kan, saya suka naik kereta api. Kalaulah nak pergi ke KL tu, dari rumah saya di Putrajaya, saya naik ERL, kan. Malah duk jam-jam sangat ni, kan. Naik ERL, naiklah kereta api. Nak pergi ke Ipoh, nak pergi ke paling jauh saya pergi setakat ni ke Penang lah, naik ETS, kan. Naik ETS tak apalah sebab dah beli tiket, book nombor siap-siap tempat duduk. Tapi yang naik LRT ke apa ke, tengoklah perangai kita orang Islam, lelaki. Ada mereka tadi memberi laluan kepada wanita-wanita yang mengandung, wanita yang uzur. Non-Muslim bagi malu kita sebenarnya, kan. Sedangkan Al-Quran dah cakap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Jadi sebab itu janganlah kita berkira sangat dengan tempat duduk yang sekadar nak berhenti letih seketika sahaja. Berilah laluan. Contoh paling mudah, kalau kita tengok wanita yang dalam kesusahan contohnya, bukan main lagi, di jalan raya ke, di apa ke sebagainya, kita tahu menyumpahnya, ini mesti driver ni wanita perempuan ni, kan. Kalau perangai macam ni lah, itu sikap yang tak sepatutnya ada bagi seorang lelaki Muslim. Tak kira lah Melayu, Cina ke apa, tak kira, Muslim tadi. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Okey. Dengan apa yang menjadi sasaran, tujuan dan kemahuan sesetengah golongan yang mahukan supaya wanita dibebaskan dengan perkara-perkara yang boleh memuaskan nafsu serakah mereka, padahal itu adalah perkara yang diperangi oleh Islam. Bab yang kelima, Nabi SAW dalam wasiatnya menjelaskan bahawa segala kemusykilan dan kesulitan yang merintangi hidup manusia dapat dihindarkan dan terselamat jika terus berpegang dengan dua sumber, iaitu hanya dua sumber ini yang tidak ada ketiganya, kitabullahi wa sunnatun nabihi, iaitu sunnah rasulnya. Baik, bagaimana pula kata-kata ulama, kata-kata tabi'in, para sahabat? Ini yang kita kena faham ni. Sumbernya mesti sama, kitabullah dan juga sunnah. Sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga ulama hanya menghuraikan sunnah ni tadi, hanya menghuraikan kitabullah ni. Itu dia. Jadi sebab itu kalau pendapat mereka, pendapat yang berasaskan apa, dia kena bertanggungjawab. Contoh, ya, zikir wirid selepas solat, jangan kata tak ada wirid selepas solat ni, ya. Sekurang-kurangnya ada 10 hadis sahih tentang 10 wirid lepas solat. Okey, habis tu yang tak ada apa, baca bersama-sama beramai-ramai. Saya suka bagi contoh pasal wirid lepas solat ni, ya. Sebab ramai yang tersasar yang katakan wirid lepas solat tak ada. Nabi lepas solat bangun terus. Dia ambil daripada satu hadis Nabi SAW hanya beberapa detik sahaja duduk diam lepas solat. Lepas tu mula berubah kedudukan. Okey. Nabi sahabat-sahabat tak kata Nabi SAW terus tinggalkan tempat solat. Dia kata berubah tempat solat. Kena tengok huraian tu pula. Nabi selepas bagi salam, dia hanya beberapa detik sahaja duduk diam. Maksudnya
seperti duduk tahiyat tadi tu, duduk tawarruk tu tadi kan. Jadi sebab itu kena tengok betul hadis itu. Dia bila dia berubah tapi tidak meninggalkan tempat solat dan mulalah berzikir. Ada 10 zikir tadi tu bukan dibaca semua. Ada kalanya hari ini dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kalanya dia baca Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nar. Jadi ulama-ulama susun semua tu. Susun. Nak baca semua boleh, tak baca semua boleh, kan? Nak baca satu pun boleh. Jadi tuan-tuan, yang betul tak ada ialah baca bersama-sama. Okey. Ni tengok jalinan bagaimana fungsi ulama menghurai kepada asal sunnah dia tadi. Okey, yang betul tak ada adalah baca bersama-sama. Okey. Adakah kita nak tentang terus baca bersama-sama ni? Sebab apa baca bersama-sama? Kena tanya dulu. Pada masa itu, ya, galakkan untuk mengamalkan sunnah ini. Sampai masa sekarang pun samalah, kan? Berapa ramai yang sudi membaca sendiri? Yang ada masa membaca sendiri, berapa ramai? Tak ramai. Walhal semua sudah boleh baca. Dalam handphone pun boleh baca. Jadi satu penyakit yang kata almarhum Datuk Harudin, penyakit ni jadi tentera Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dicampak dalam hati orang-orang Quraisy ketika mana kejar Nabi dalam peristiwa hijrah. Penyakit apa? Penyakit pun boleh jadi tentera Allah. Penyakit apa? Malas. Kan? Malas nak baca. Jadi bila malas nak baca, bila dengar bacaan daripada Tok Imam selepas solat, maka terhafallah dengan sendiri. Betul tuan-tuan. Saya ingat hafazan wirid lepas solat ini, saya ingat tu sejak umur 10-11 tahun. Sebab apa? Sebab arwah Tok jadi Tok Imam, dia selalu baca kuat, kita pun pakai ikut tuan-tuan. Jadi teringat dengan sendiri je sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini baru kita tahu yang Tok baca ni ada hadis dia riwayat siapa. Sebab kita dah mula pandai baca riwayat tadi. Zaman kecil dulu tu tak tahu riwayat siapa-siapa je, kan? Yang pentingnya Tok aku baca. Tok pula kebetulan Tok Imam, kan? Dan orang Kelantan panggil Tok lah. Datuk lelaki tu Tok je. Jadi itulah dia hikmah tujuan ulama-ulama buat begitu dulu. Jadi bila kita faham situasi itu, pada masa sekarang kalau baca kuat-kuat sangat mengganggu, okey, perlahankan yang baca kuat itu. Jangan anti kepada wirid yang memang sahih. Itu dia. Masalah yang kita sekarang ni bulldoze semua sekali. Ini tidak dalam sunnah, tak dalam sunnah. Baca hadis dulu. Cari dulu bacaan pas solat. Bukhari ada, Muslim ada. Tak payah naik jauh lah. Tak payah nak sembang baca Bukhari Muslim lah. Baca Riyadhus Salihin cukup. Riyadhus Salihin itu Imam Nawawi sudah ambil dah hadis-hadis ekstrak daripada Bukhari, Muslim terutamanya, dan juga lain-lain sunan. Kan kita ni ada sunan sitah, kemudian sunan tis'ah. Imam Nawawi dah bantu dah. Baca Riyadhus Salihin seakan-akan sudah baca Bukhari Muslim. Nak baca lagi hebat, bacalah Bukhari Muslim, kan? Semua tu ada. Jadi sebab itulah kita ni kena pandang biar luas berkenaan dengan apa yang Nabi SAW sebut berkenaan dengan aku tinggalkan kepada kamu Quran dan juga sunnah Nabi tadi. Satu saya nak ambil contoh tu, contoh hadis, contoh Al-Quran pula. Dalam Al-Quran surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Tanya semua sahabat. Sayyidina Umar tanya semua sahabat, apa maksud surah ini? Semua jawab, apabila kita mendapat kemenangan, maka jangan kita bongkar angkuh, sebaliknya bertasbih. Bertasbih, beristighfarlah banyak-banyak. Tiba-tiba satu hari Sayyidina Umar mendengar huraian tafsir ayat ini, surah ini, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Umur dia berapa masa tu? Umur dia mungkin 17-18 tahun je. Muda sangat lagi. Kan Abdullah bin Abbas ni. Abdullah kata apa? Apabila seseorang itu sudah mencapai usianya 60 tahun, perbanyakkanlah istighfar, perbanyakkanlah tasbih. Maka Sayyidina Umar tanya, macam mana kamu boleh tafsir macam ni? Sebab
ketika turun surah ini, memang betul surah ini turun ketika tamat pembukaan kota Mekah. Ketika Mekah dah jatuh ke tangan umat Islam, turun surah ini. Jadi Abdullah bin Abbas dia nampak di sisi yang berbeza. Apa dia? Iaitu setelah umur 60 tahun, perbanyakkan lagi lah istighfar dan juga tasbih. Sebab masa terima surah ini Nabi SAW berusia 61 tahun. Kan beza tu. Orang lain tafsir macam tu, sahabat saya tafsir macam ni. Jadi tafsir tidak terhalang, tapi jangan lari daripada acuan Al-Quran tadi. Ini dia. Okey. Baik. Bab yang ke-6. Baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan mengenai hubungan yang harus dihubungkan di antara hakim, yakni penguasa, ataupun khalifah. Maksud hakim adalah penguasa tertinggi negara. Boleh juga dinamakan khalifah, boleh juga dinamakan yang di-Pertuan Agong, ataupun dalam konteks negeri dinamakan sebagai sultan, ya. Dan seumpamanya dengan rakyat jelata, hubungan yang merupakan tanggungjawab dengar dan taat daripada pihak rakyat terhadap penguasa atau ketua, walau apa bentuk hukumnya, dengan syarat penguasa atau ketua menjalankan hukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Sebab itulah Rasulullah SAW, Al-Quran menyebut ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi Allah sebut ati'ullah, taat Allah total, tidak ada bahas, tidak ada kompromi. Ati'ur rasul, total, tak ada kompromi. Tapi wa ulil amri minkum, Allah tak ulang kalimah ati'u di yang ketiga, iaitu ulil amri minkum. Maksudnya apa? Tengok pemimpin tu macam mana, ulil amri tu macam mana. Adakah dia ni mengikut sunnah, mengikut Quran, atau sebaliknya? Jika dia mengikut Al-Quran dan sunnah, wajib patuh. Jika dia tidak, maka wajib ditegur. Wajib ditegur. Dan jika berlaku peneguran itu menyebabkan berlakunya pertentangan, maka perlulah dihadapi pertentangan itu dengan qadar yang sepatutnya. Seperti contoh, dua ulama besar yang berlaku di tanah Syam. Apabila Imam Izzuddin Abdul Salam orang Syam, Al-Iz bin Abdul Salam, tapi orang gelar dia dengan Izzuddin, dengan kuat teguhnya jiwa dia. Izzuddin Abdul Salam, apabila penguasa Syam mula nak menyerang Mesir, gaduh pada masa itu, sama-sama negara Islam, maka Izzuddin lawan. Izzuddin tak bagi orang lain ikut serta dengan dia. Risiko takut nanti terkena ke atas orang lain tadi tu. Tapi dia sendiri, dia berangkat keluar, dah tak dengar sangat pada masa itu. Khalifah di Syam tak dengar sangat pada masa itu. Dia pun dia pergi ke Mesir. Dia kata, datanglah orang-orang Syam, maknanya tentera-tentera Syam, penguasa Syam nak serang sangat, dia aku mati dengan orang Mesir kat sini. Dia orang Syam. Tengok cara dia berjuang tadi tu. Akhirnya, oleh kerana kebesaran hebah ulama dia tadi tu, ya, menyebabkan penguasa Syam tak sanggup nak serang pada masa itu kerajaan Mamluk, kerajaan Mamalik, ya. Sebab apa? Sebab mereka menganggap kerajaan Mamalik itu bukan kerajaan yang mulia, kerajaan yang daripada golongan bawahan, daripada tamat Ayyubiyin, ya, maka naiklah Mamalik. Jadi sebab itu mereka cuba lawan Mamalik ini daripada panglima-panglima tentera yang diupah, yang dibeli oleh orang-orang Ayyubiyin, Sultan Ayyubiyin pada masa itu. Ayyubiyin silsilah Salahuddin Ayyubi lah, ya. Baik. Jadi itu contoh Izzuddin Abdul Salam, dan dia pun meninggal di Mesir. Dia tak balik ke Syam dah. Orang Mesir sayang dekat dia. Tapi di Mesir pula, bila naik Sultan Mamluk yang ketiga, iaitu siapa nama? Zahir Bebars. Dia tegur pula Zahir. Dia tak takut. Kan? Dia tak takut. Tapi cara dia tegur tadi tak mudarat ke orang lain. Mudarat atas dia seorang saja. Okay, itu contoh yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi sendiri. Samalah. Dia orang Syam. Berlaku Syam lawan 100 tahun selepas Izzuddin Abdul Salam. Naik pula Imam Nawawi. Imam Nawawi 100. Lebih pada 100, ya.
Saya tak ingat jarak dia. Imam Nawawi 766 Hijrah. 766 Hijrah ya. Jadi tuan-tuan, Imam Nawawi pun sama. Bila penguasa Syam nak serang Mesir, dia lawan. Dan akibat teguran daripada Imam Nawawi, penguasa Syam takut. Tak boleh. Sebab hebah ulama tadi. Ya? Hebah ulama tadi. Jadi kalaulah ada iman di hati seorang pemimpin pada masa itu, dia tidak akan melekehkan orang-orang hebat seperti Imam Nawawi, Izzuddin Salah dan sebagainya. Baik. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita mengenai itu, mengenai isu taat kepada pemimpin selepas Allah dan Rasul, iaitu tidak ada sebarang kuasa tunggal tersendiri pada penguasa atau ketua di sebalik batas-batas hukum kitabullah dan sunnah Rasulnya. Malah tidak boleh dengan sifatnya sebagai seorang ketua menggerakkan walau seurat rambut atau sehelai daun untuk mengatasi manhaj dan hukum Islami. Pada hakikatnya, seorang penguasa atau ketua tidak boleh menikmati dan bermewah hidup dengan sifat-sifatnya sebagai penguasa atau ketua. Tetapi penguasa atau ketua adalah merupakan pemegang amanah daripada pihak muslimin untuk melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Dari situlah maka syariat Islamiyah tidak mengiktiraf apa sahaja yang berupa kasta atau lapisan atasan bahawa sesama muslimin dalam masalah hukum atau undang-undang dan pelaksanaan. Memang sudah jadi sistem dalam Islam. Khalifah tak boleh hidup mewah. Sebab itulah kita tinggalkan Rasulullah dan juga para sahabat itu, kita dah tahu dah kisah mereka hidup tidak mewah. Umar Abdul Aziz yang datang 100 tahun selepas Nabi Muhammad SAW dan juga para khulafa ar-Rashidin, dia asalnya seorang pegawai kepada Bani Abbasiyah, Umayyah ni tadi. Memang dia keturunan khalifah, keturunan Bani Umayyah. Tetapi pada peringkat dia jadi pegawai, peringkat dia makan gaji, dia hidup dengan mewah. Umar Abdul Aziz ni hidup dengan mewah. Tapi bila dia diangkat menjadi khalifah, selepas syura memutuskan dia jadi khalifah, menggantikan Sulaiman, ya, bapa saudara dia, merangkap bapa mentua dia, dia jual segala harta dia. Dia jual segala harta dia dan hidup dengan ala kadar. Orang kata bodoh sungguh, kan? Asal hidup mewah, mewah lah. Orang tak kata dah macam tu, kan? Asal orang kaya, dia hidup mewah pun. Tapi soalnya bila jadi pemimpin, dia jadi fitnah. Sebab itulah khalifah-khalifah, tokoh-tokoh, termasuk Muhammad Al-Fatih sekalipun, mereka hidup dalam ala kadar. Yang Nabi Muhammad SAW dan juga Khulafa Ar-Rasyidin tu memang tak ada challenge dah. Ya, Nabi bukan miskin. Jangan siapa kata Nabi miskin. Ini ada seorang hamba Allah ni, ya, dia tak puas hati sebab dia kata Nabi tu menyuruh Abdurrahman bin Auf kaya sebagainya, tapi Nabi tu miskin. Kenapa? Dia tak puas hati. Saya suruh dia cerita setakat mana dia tahu tentang Rasulullah. Okey, memang dia tak tahu. Okey, saya kata Rasulullah ini harta dia kalau nak kira terbanyak dalam kalangan sahabat. Harta rampasan perang 1/5 untuk dia. Dan selepas dia wafat, peruntukan 1/5 ni hazaf. Tak ada lagi. Pemimpin tak layak terima 1/5. Tak ada. Jadi Baitul Mal terima 3/5. 2/5 untuk diagihkan kepada para sahabat, para pejuang. Akhir sekali harta Nabi, tanah Fadak, satu kampung dia seorang. Tapi masalahnya cuma tanya isteri-isteri dia, pernahkah dia buat balik harta banyak tu? Tak pernah. Melainkan keperluan sehari semalam saja. Lepas tu yang lain-lain, Nabi sendiri yang berusaha daripada tenaga empat gerak dia. Jadi ini nak tunjuknya kepada kita, Nabi SAW telah tunjuk contoh elakkan fitnah. Itu dia. Mengelakkan fitnah yang penting. Sebab itulah Umar Abdul Aziz memang dia jual semua harta dia, dia pakai baju yang paling murah, ya, yang ada dalam kota Damsyik itu, yang paling murah. Itulah yang aku pakai. Sebab apa? Untuk tidak mendatangkan fitnah kepada dia sebagai seorang pemimpin nombor satu ataupun khalifah pada masa itu. Seterusnya, di akhir khutbah Rasulullah SAW, di mana ni khutbah ni? Di mana? Khutbah ni berlangsung di mana? Okey, ada kekeliruan sikit, ya. Jadi untuk meleraikan kekeliruan ni, saya buat sedikit research. Hadis pasal khutbah Nabi yang sempurna ni diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Abu Bakrah menyusun
hadis itu, khutbah itu berdasarkan apa yang Nabi ulang pada 10 Zulhijjah di Mina. Selepas sembelih korban tu, Nabi mandi mana, bila Nabi mandi mana, Nabi tunggu unta-unta yang dah disembelih tu, Nabi suruh ambil sikit-sikit setiap unta, masak. Sebab Nabi nak makan, Nabi nak meneruskan perjalanan untuk tawaf haji di Mekah. Yang kita cerita tadi kan. Jadi sementara tunggu masak tu, Nabi SAW telah menyampaikan khutbah. Khutbah itu didengar langsung oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dan disusun. Jadi kita terima yang dah disusun. Sedangkan khutbah ini ulangan daripada semalam punya, iaitu 9 Zulhijjah. Jadi pertama kali khutbah ini disampaikan oleh Nabi pada 9 Zulhijjah di lembah Uranah ataupun Wadi Uranah, dekat dengan Masjid An-Namirah yang ada sekarang. Dan juga Nabi mengelilingi seluruh Arafah untuk menyampaikan khutbah itu sampailah masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, maka Nabi SAW fokus kepada berdoa. Itulah yang jadi waktu paling afdal berdoa di Arafah, bukan tempat lain ya. Adalah waktu asar sampai jatuh matahari pada 9 Zulhijjah. Itu dia punya pengkisahannya. Jadi selepas khutbah turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Suratul Maidah ayat yang ketiga ni tadi. Jadi turun ayat ini pada 9 Zulhijjah di Arafah. Jadi bila kita keliru dengan urutan sejarah, mulalah kita tercerita pada 10 Zulhijjah turun ayat ni. Itu tak betul. Ayat ni turun 9 Zulhijjah, semalam maknanya. Hari ni pada 10 Zulhijjah Nabi ulang balik sementara menunggu unta-unta tadi dimasak. Jadi begitulah apabila Rasulullah SAW menerima ayat ini, disambut dengan takbir oleh para sahabat ya, dan juga para sahabat menjawab permintaan Nabi supaya ikut bersaksi bahawa aku telah sampaikan dengan semuanya. Nabi minta 3 kali. Permintaan Nabi itu pun sebenarnya sudah mendatangkan sebab kepada sahabat-sahabat kerana rasa lain macam seakan-akan Nabi dah memberikan selamat tinggal. Rupa-rupanya benar. Bila turun ayat itu, maka menangislah Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhum ajma'in ya, kerana mereka faham bahawasanya Nabi SAW tidak akan lama lagi bersama mereka. Dan benar, 3 bulan selepas kembali daripada haji, maka Nabi SAW pun meninggal dunia ataupun wafatlah ya. Perenggan terakhir muka surat 697 tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW pun menyudahkan kerja hajinya dengan meminum air Zam-Zam. Setelah mengajar orang ramai cara-cara mengerjakan haji, pulanglah baginda ke Madinah untuk menyambung dan meneruskan usaha dan jihad di jalan dinullah ya. Jadi tuan-tuan, minum air Zam-Zam setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah haji, itu sunnah. Jadi setiap kali selesai kita tawaf satu pusingan, minum seteguk air Zam-Zam, sambung lagi tawaf. Jadi bawa bekal lah ya, air Zam-Zam ni di botol ketika kita nak mulakan tawaf. Samalah juga dengan kita sa'i, kita apa ke, dan confirm selesai semua sekali, minum lagi air Zam-Zam. Itulah antara barakah dan juga sunnah haji. Jadi saya kira saya tamatkan lebih awal hari ini kuliah kita kerana suara nampak tak tahan. Masa bercakap dengan Haji Kamarudin tadi okey lagi suara, pegang mic, tiba-tiba dah jadi itu dah jadi alahan ya. Jadi setakat itu saja. Selamat meneruskan ibadah korban dan juga ibadah takbir dan ibadah berzikir dengan nama-nama Allah sepanjang lagi tempoh 2 hari kita berada pada hari tasyrik ini. Wallahu alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatu ala subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.